Makanan yang paling saya gemar adalah makanan nasi goreng kampung, nasi goreng ayam dan juga nasi goreng Pattaya. Mudah dimasak, bahan-bahan untuk masak pun agak simple. Saya suka makan nasi goreng kari kambing kerana apabila kari kambing tersebut digoreng semula bersama nasi putih, ianya akan menaikkan aroma dan kelazatan yang berganda. You suka nasi kandar? Sebab nasi kandar ni dia unik. Dia banyak sangat lauk pauk, dia banyak sangat kuah kari berbagai-bagai jenis, sayur berbagai-bagai jenis. And then kalau kita makan tu memang teringat dunia. Orang main sebelah pun kita tak pandang. Kita dah pandang nasi. Tu dia. Yang penting sekali kalau kita order nasi kandar, pastikan banjir. Kalau bagi saya sangat suka nasi lemak lah. Mungkin nasi lemak adalah satu makanan yang simple, tapi gabungan antara sambal, ikan bilis dengan telur rebus dengan nasi lemak tu sendiri kan, yang ada bau daun pandan, ada rasa santan, memang masuk sangat. Dan dia sangat memberi menggamit memori kepada saya sebab setiap pagi dulu masa zaman sekolah, arwah mak saya akan masak nasi lemak untuk dibekalkan ke sekolah. Nasi yang paling saya suka, nasi kerabu Kelantan. Sebab walaupun even saya orang Kedah, tapi saya suka sangat nasi kerabu Kelantan, terutamanya di bulan puasa. Bila bulan puasa, saya mesti jadikan nasi kerabu Kelantan menu utama. Di mana nasi kerabu Kelantan tu yang paling menarik, warna nasi dia yang semula jadi. Lagi satu, kita letak solok lada. Dalam banyak-banyak nasi, saya suka nasi ulam. Nak nasi ulam yang dibuat hasil daripada air tangan nenek saya. Dia akan kerap buat nasi ulam di bulan puasa saja. Nak nampak awet muda, makanlah nasi ulam selalu. Wow, dengar pendapat orang ramai pun dah terliur kan. Lain orang lain cita rasanya. Ada suka makan nasi campur, ada suka makan nasi kandak, ada suka makan nasi ulam. Apatah lagi kalau ianya daripada air tangan ibu kita ataupun nenek kita kan. Dan hari ini kami nak memberi anda sedikit inspirasi bagi anda yang mungkin nak mencuba sesuatu yang baharu. Mungkin cara kita masak lain. Hari ini kami nak kongsikan cara daripada individu-individu yang kami bawakan ke studio. Untuk menu pertama pada hari ini, kami nak kongsikan kepada anda menu nasi Arab. Okey, untuk menu nasi Arab ni kita bersama dengan Puan Nur Hasimah Hassan daripada Nasi Arab Talam. Apa khabar Puan Hasimah? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu dah nak masukkan apa tu? Ini nak masuk minyak sapi kat dalam. Minyak sapi, silakan. Okey, sambil-sambil kita masak ni, sambil-sambil kita berborak boleh? Boleh. Okay, kalau cakap tentang nasi Arab ni kan, ada orang kata ada pelbagai jenis juga kan. Ada nasi mandi, ada nasi kepsa. Yang menu nak kita kongsikan ni, menu yang mana satu? Ini nasi Arab mandi. Nasi Arab mandi. Okey. Bahan utama yang dimasukkan tadi tu adalah minyak sapi. Kenapa kena guna minyak sapi? Bau dia memang wangilah. Wangi. Okey. Ini apa bahan yang nak dimasukkan? Ini bawang, dia bawang Holland dengan tomato dipotong-potong dadu. Okey. Kemudian dah ditumis dulu ke macam mana? Tak, dia tak tumis sebenarnya, tapi saya dah ditumiskan. Okey, masukkan. Alright. Wih, seronok tengok bau dia. Saya bantu boleh? Boleh. Okey. Mungkin Puan boleh kongsikanlah juga. Adakah ini sebenarnya menu daripada rakan ke? Atau macam mana dapat belajar menu nasi mandi ni? Saya ada belajar sikit-sikit lah daripada ni. Lepas tu kita macam kita ubah-ubah sikit lah. Okey. Kita ubah mengikut cita rasa kita lah kan? Cita rasa, permintaan ramai macam tu lah. Faham. Okey. Puan Hasimah, tadi kalau kita lihat kan, bahan dia mudah je. Kita ulang sekali bahan-bahan dia. Kita masukkan minyak sapi. Kemudian ini bawang Holland yang dipotong dadu. Kemudian tomato. Lepas tu 3 sekawan tu. 3 sekawan. Okey. 3 sekawan. Kalau tengok bahannya sikit saja. Ini untuk masak berapa orang ni? Berapa pot beras? Ini satu ni boleh makan 15 orang. 15 orang. Tapi sikit je bahan yang digunakan ya. Okey, ini apa yang nak dimasukkan? Ini masukkan yang apa? Kulit kayu manis. Kulit kayu manis. Bunga lawang. Lepas tu dia punya rempah-rempah nasi Arab tu lah. Rempah nasi Arab. Ini rempah ni memang buat sendiri ke atau macam mana? Ini ada yang kita kita beli dah siap. Lepas tu kita ada campurkan perasa, garam. Lepas tu kita bubur sikit serbuk jintan. Okey, kita masukkan dan kita tumiskan. Okey.
Kalau kita cakap tentang nasi Arab ni kan, kalau kita lihatlah nasi Arab yang asalnya dari negara Arab ni, dia memang nasi dengan lauk je. Kadang-kadang yang ada pun mungkin apa kita panggil tu ya, yang ada bawang dengan yogurt tu kan. Tapi kalau dari segi gu yang Puan Hasimah kongsikan untuk nasi Arab talam ni, apa antara lauknya? Lauk dia ayam bakar. Lepas tu kambing mendi tu lah. Kambing rebus dengan nasi kalau kita nak buat nasi Arab kambing mendi. Okey, kita dah tumis, dah pun pecah minyak. Kita punya bahan-bahan ni kita dah boleh masukkan apa? Air. Kita masukkan air. Okey, ini yang mesti ramai nak tahu. Kalau kita nak cakap tentang sukatan air ni, ramai juga yang macam nak tahu dekat macam mana nak tahu kalau kita nak cantik beras kita tu supaya tak lembik ataupun tak keras. Beras ni kita kena rendamkan 1 jam. Okey. Lepas tu kena tapis. Lepas tapis tu terus masuk. Dia ada ke ukuran dia? Contoh 3 pot beras, 3 pot air ke? Ya, sama dia sama tu. banyak air dengan beras. Ya. Supaya baru cantiklah beras tu berderai orang kata kan. Kita dah boleh masukkan beras? Tunggu dia mendidih dulu. Kita tunggu dia mendidih. Okey, kita nak ke belah sana. Kalau kita lihat nasi mandi ni kan, warnanya berwarna kuning. Kalau kepsa warnanya biasa. Okey, jadi kenapa dia berwarna kuning? Dia warna rempah dia tu dia jadi warna kuning. Rempah dia akan jadi warna kuning. Rempah mendi memang bila masak dia akan jadi warna kuning. Okey, tapi kalau kita lihat, kalau boleh kamera ambil gambar di sini, ini nasi mendi ayam bakar kita yang diletakkan dengan sayurnya ringkas saja. Kita lihat ini adalah hidangan yang seimbang. Ada sayurnya, timun di sini, ada salad dan juga cili hijau lah kalau nak pedas kan. Okey, dari segi lauknya pula yang lain-lain. Sebab kita cakap tadi tak ada kuah kan. Kalau kita di sini kita letak apa? Ini kari, ini acar buah. Dah jadi Melayu lah ni. Ini nasi Arab Melayu. Permintaan sebenarnya. Yang ini pula? Yang ini dia punya salsa lah, sambal dia. Salsa yang pun dah orang kata dah diletakkan elemen kemelayuan lah kan. Lain sikit berbanding nasi Arab yang sebenar. Dan kita makan dengan kari. Kuah kari ni kuah kari apa? Kuah kari ayam. Kuah kari ayam. Kalau kambing kita letak kuah kari kambing. Kadang-kadang ada orang masak nasi mandi ni, dia ayam ni dimasukkan sekali dalam nasi. Tapi ini ayam ni memang dibakar asli. Memang ini ayamnya memang resepi sendiri atau bagaimana? Resepi sendirilah. Resepi sendiri. Okey, Puan Hasimah, antara selain daripada nasi mendi ayam, ada juga nasi mendi kambing. Ada tak lain-lain menu daripada nasi Arab talam ini? Ada, kita buat nasi daging utara. Oh, nasi daging utara. Okey. Jadi bagi penonton-penonton yang teringin nak menikmati hidangan, ramai terliur dah tu. Nak rasa nasi Arab talam ini ada menu ayam, ada menu kambing dan ada juga nasi daging utara. Bagaimana mereka nak tengok di media sosial tu? Ada kita punya Instagram dia nasi Arab talam. Nasi Arab talam. Kalau nak order berapa hari sebelum ni? Berapa hari? Kalau nak order memang tak tiap hari kita ada buat. Tiap hari ada. Oi, bagus tu. Hantar sampai ke mana tu? Lebih kurang dalam ni lah, dalam Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Selangor pun hantar juga. Okey, Puan Hasimah, terima kasih banyak-banyak. Jadi yang teringin nak menikmati hidangan nasi Arab untuk tengah hari, petang nanti sempat lagi. Jadi anda boleh pergi ke nasi Arab talam. Itu tentang nasi Arab. Ada orang kan suka makan nasi berwarna. Ada orang dia kurang makan nasi berwarna. Dia suka nasi putih je, betul tak kan? Itu saya lah tu. Jadi kita nak kongsikan kepada anda antara trivia berkaitan tentang nasi putih ni yang sebenarnya banyak juga kita tak tahu. Ini yang nak dikongsikan oleh rakan wartawan kita Natasha Hamzah. Silakan. Nasi putih merupakan salah satu makanan kegemaran utama bukan sahaja buat golongan dewasa, malah kanak-kanak turut menggemarinya. Biarpun tiada rasa, namun ianya sedap dimakan bersama dengan pelbagai menu lain yang menarik dan mudah seperti telur mahupun sambal. Tahukah anda, nasi putih sebenarnya tidak memberi kesan dalam penambahan berat badan seseorang jika kita mengambilnya dalam kadar yang disyorkan. Bukan sahaja nasi tidak mempunyai kolesterol, bahkan nasi putih juga dikatakan dapat menjadi salah satu sumber tenaga bagi tubuh manusia kerana kandungan karbohidratnya yang sangat tinggi. Selain itu, nasi putih juga elok dimakan bagi membantu memudahkan masalah pencernaan. Nasi putih yang mengandungi kadar serat yang sedikit dan mudah dicerna menjadikan ia salah satu makanan yang sesuai dimakan ketika mengalami gangguan pencernaan.
Tahukah anda, nasi putih juga dikatakan sumber yang paling selamat untuk mereka yang mempunyai alahan kepada sesetengah makanan. Nasi putih merupakan sumber yang paling kurang alergen yang boleh menyebabkan seseorang alahan. Justru tidak hairanlah nasi putih sering menjadi pilihan utama dalam menikmati pelbagai juadah istimewa tidak kira siang ataupun malam. Renjis tipis. Hari ini kita nak bawa mood hari kenduri-kenduri kahwin kan. Kita nak sajikan penonton dengan nasi minyak opah yang mana pemiliknya adalah Umi Kalsum Jaafar atau lebih mesra dipanggil Kak Umi. Okey Kak Umi, hari ini kita nak kongsikan dengan penonton nasi minyak opah ni. Apa sebenarnya kelebihan nasi lemak minyak opah ni kalau dibandingkan yang ada di luar sana? Kalau yang ni jom kita tunjukkan sambil-sambil tu. Kalau resipi nasi minyak opah ni memang resipi keluarga lah. Turun-temurun. Lepas tu kita variasikan sikit. So jomlah kita mulakan. Lain sikit rasa dia. Okey Kak Umi. Saya kira penonton dekat rumah tu dah tak sabar dah apa sebenarnya rahsia di sebalik nasi minyak opah ni. Kita nak mulakan dengan masukkan apa dahulu kita tu? Masukkan dulu butter dengan minyak sapi. Minyak sapi. Okey. Kita dah buka apinya perlahan sahaja. Okey, itu dia. Kak Umi nak saya tolong ke? Boleh. Boleh. Okey, jadi kita masukkan terus. Ni 4 sekawan. 4 sekawan. Dah bau dah. Saya suka masuk ni sup bunjut ni. Bagi dia lebih beraroma lah. Okey, dah kemudiannya Kak Umi. Okey, then memang api dia melompat-lompat dia. Memang api dia kecil ke? Okey. Kita adjust dia. Boleh. Kita boleh buat dia. Okey, kita masukkan. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, halia. Bawang putih, bawang merah juga halia. Yang ni kita mayang je. Okey. Dan saya masukkan juga yang blend. Dan tadi ada saffron di situ. Itu dia punya rahsia dia Kak Umi Itu kita nak warna dia. Kuningkan dia. Okey. Then baik, kita masukkan. Okey, tumis dia. Sedapnya bau. Sedap kan? Sedap naik plumbing sekali tak? Awak jangan. Okey, lepas tu kita nak tunggu dululah bagi kita dia. Masuk je ni. Daun pandan. Ni bay leaf dan kita masukkan ketumbar, batang tumbar dan juga daun pandan. Okey. Kak Mi betul ke cakap nasi minyak ni susah? Aku macam tengok Kak Mi macam campak je. Dia tolong orang lain. Dia macam pro tau. Okey. So kita dah tunggu semua dah ni. Kita nak last kali kita nak masukkan nasi lah. Ni kita tunggu dulu dia bawang tu masak sikit dia supaya dia caramelize kan dulu. Orang putih lah dia. So dia baru dia manis sikit kan. Okey, baik. Dan kalau kita tengok ada susu cair dekat situ. Betul. Fungsi susu cair tu kenapa Kak Mi? Kita nak melemakkan sedikit kita punya nasi minyak tu. Lagi. Okey, tadi kita dah masuk dah masukkan margarin, minyak sapi sikit kan. Itu pun dah menaikkan aroma sebenarnya kan. Okey. Kita boleh baukan sekarang. Then kemudiannya kita masukkan susu. Susu ini adalah susu cair yang dicampurkan dengan susu pekat ke? Dengan susu pekat. Dan kita ada sedikit kita punya rahsia kita. Rahsia dia tak boleh bagi tahu. Dia rahsia. Okey, masukkan. Ini sebenarnya resepi turun-temurun daripada opah sendiri kan. Itulah. Kalau kita tengok nasi minyak ni, kalau dekat kita di belah Lembah Kelang ni boleh makan masa kenduri je. Tapi di belah-belah Pantai Timur, diorang makan waktu pagi. Sememangnya ada je kan nasi minyak tu. Kita raikan kepelbagaian budaya tu. Okey, dah kemudiannya kita masukkan cube ayam dan juga garam. Okey. Garam dan kita kacau-kacau sikit. Api memang biarkan perlahan Kak Umi tak, dia sedang-sedang je. Sedang-sedang lah, tak nak dia ni. Okey. Ada orang pujilah periuk Kak Umi cantik. Alamak. Itu dia. Okey, Kak Mi, ada juga kan kalau mana-mana penonton yang berminat dah dah tengok nasi minyak ni, kat mana diorang boleh dapatkan? Untuk saya punya ni? Ya. Okey, yang ni kita buka weekend je. Weekend saja. Eksklusif. Okey, eksklusif boleh datang dan buat tempahan lah. Ini kena pre-order. Pre-order di Instagram Kak Umi kan. Di Kok Miss Kitchen. Baik. Tu dah menggelegak dah tu. Kan, dah menggelegak dah ni.
Dan kita goreng sikit beras ni. Beras ni saya masak ni 5 pot. Okey. So kita goreng sikit. Basmati lah ni. Basmati. Saya memang kalau buat nasi minyak saya suka basmati. Oh, eloklah kan dia nampak sebutir-sebutir. Betul. Baik. Itu dia abang. Kita kacau. Dia nampak bau dia semua dah rasa cukup. Sekali lagi Kak Umi, kita nak kongsikan Instagram Kak Umi. Okey, Instagram Kak Umi, Kak Mi's Kitchen. Kak Mi's Kitchen. Kak Mi's Kitchen. Tempatnya di mana kalau nak pergi ambil sendiri ke, nak buat tempahan ke? Kita base di Putrajaya. Base di Putrajaya. Okey, selain daripada ini, apa antara yang disajikan juga di Kak Mi's Kitchen? Okey, kita punya signature lah kira kan. Signature Kak Mi's ni dendeng. Dendeng? Ya, dendeng daging. So weekend ni kita nak ada juga di sini. Dendeng daging dia. Weekend ni kita nak operasi untuk dendeng Ramadan. Oh, alhamdulillah. Mungkin ada yang dah tak sabar dah tu. Ini boleh terus tutup order sebab dah penuh. Okey. Dendeng dan kita punya signature lagi pulut kuning. Pulut kuning rendang, pulut berhias. Pinggan dia. Okey, lepas tu ini pastinya dia punya gu dia kita kena ada ni lah. Ada ayam masak merah. Kita ada apa ni Kak Mi? Acar timun dan nenas. Ada juga dalca lah. Barulah lengkap kan nasi minyak kita. Baik, sekali lagi lah saya kongsikan siapa yang mungkin terasa teringin nak rasa Kak Umi punya nasi minyak ni, boleh terus ke Kak Mi's Kitchen dan boleh kat situ boleh tengok apa yang menu-menu lain yang boleh anda tempah sekali. Baik. Berapa lama lagi tu Kak Mi? Okey, ni dah okey dah. Kita masukkan air dia. Baik. Sambil-sambil Kak Mi masukkan air, sambil-sambil kita nak tunggu tu, apa kata kita berehat seketika, kita nak hirup aroma ni. Kembali selepas ini.